Sekarang hari ketiga kita orang jelajah Sabah, dan semalam kami bermalam di Sandakan. Kita ada pertemuan dengan beberapa cabang di sekitar kawasan Sandakan, Batu Sapi, Baluran, Kinabatangan, dan mereka banyak meluahkan tentang isu-isu yang ada di sana, ketika mana masih lagi ada tempat-tempat yang banyak yang tidak ada elektrik, tidak ada bekalan air, tidak ada talian internet. Sabah ini yang masih berdepan dengan masalah-masalah basic yang sebahagian besarnya telah selesai di kebanyakan di Semenanjung. Mereka meluahkan tentang soal, tak payah bercakap lah kalau pasal internet ni, soal elektrik, air pun tak selesai lagi. Bayangkan bagaimana keadaan anak-anak mereka, terutama dalam keadaan pembelajaran yang masih lagi tidak sempurna pada hari ini. Ada salah seorang dari pimpinan wanita keadilan di sana semalam yang menceritakan dia ada seorang anak, dan anak dia dah pergi universiti, dah habis belajar, tapi bila habis belajar nak cari kerja, lama nak tunggu tak dapat, terpaksa pergi ke KL nak dapat pekerjaan. Ini antara rintihan, ini antara masalah yang dihadapi oleh rakyat Sabah pada hari ini. Okay, kami dalam perjalanan ke Kundasang, masih menuju ke sana. Kami sekarang berada di Jambatan Tampias. Memang cantik pemandangan dia, nampak sungai, nampak gunung, menuju ke Kundasang di kaki Gunung Kinabalu. Dan ini juga sebenarnya sebahagian daripada route Sandakan Death March. Sandakan Death March ini di mana hampir 2000 tahanan perang, prisoner of war, terdiri daripada askar Jepun dan juga askar British ketika Perang Dunia Kedua. Mereka telah diminta untuk berjalan daripada Sandakan dengan jalan kaki menuju ke Ranau, dan ramai di antara mereka mati, ribuan yang mati, dan ini antara insiden penting dalam Perang Dunia Kedua di Indonesia. Sebagai anak muda, kalaulah kita dah senang, bukanlah dengan cara yang senang. Macam kita dah datang ke Ranau ni, bukan senang, berjam-jam, berlubang-lubang kami masuk, dan akhirnya sampai ke Ranau. Saya harap pimpinan Sabah selepas ini perlu lebih kuat untuk kita tengok, janganlah serah kursi sewenang-wenang kepada benda-benda individu. Biarlah kita bersusah payah, biarlah kita bekerja dari awal, dan kita dapat kursi yang lebih pada hari yang ke-15. Reformasi! Reformasi! Ada yang mengatakan ada tim-tim yang nak lawan presiden. Saya rasa tim ini adalah tim yang setia dengan presiden. Kami menegur, itu tak ada masalah. Kalau tak boleh menegur, kita akan jadi UMNO, MIC dan MCA. Barisan saja. Apa presiden tetap presiden. Bagaimana rakyat biasa sayang presiden, kami pun pimpinan sayang presiden. Itu tak ada tolak ansur. Dan kita juga tahu hari ini parti kita diserang kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah diserang. Kalau lawan saja yang serang, okey. Kadang-kadang orang yang serang tu kata dia kawan. Jadi dalam keadaan macam ini, saya tidak nak sentuh soal Pakatan Harapan dan sebagainya, kemah besar, kemah kecil. Tapi yang paling penting, keadilan mesti kuat. Keadilan mesti kukuh. Baru kawan dan lawan akan hormat dan respect sama kita. Betul? Betul. Bagi saya di mana ini
kita kena ada seorang watak yang boleh berani ke depan, watak yang bukan kejar cita-cita semata-mata, tetapi untuk menyumbang kepada parti dan juga kepada negara. Sebab tak ramai dalam parti ini yang nak bagi 200% kepada perjuangan. Yang nak jawatan ramai, yang tunjuk muka bila kita menang ramai. Betul? Betul. Yang berani nak kata, oh saya ni orang keadilan, dulu senyap-senyap saya sokong. Ramai sangat. Siapa? Tak ada masalah. Kita masing-masing, Tuhan bagi kita kekuatan yang berbeza. Cuma nak cari orang yang berani berdepan dengan hukuman. Semua boleh bercakap soal rakyat, soal kesusahan rakyat, sampai mereka diuji dengan kuasa dan wang. Waktu itu barulah tahu betapa tingginya langit dan rendahnya bumi. Reformasi! Lawan apalah? Lawan tentang? Lawan sampai? Terima kasih dengan pemilihan kali ini. Insya Allah cabang Ranau akan menentukan kedudukan pimpinan dalam parti, yang mana saudara Rafiqi dan yang lain-lain akan memastikan bahwa cabang Ranau tidak terbelah lagi, akan memberi dukungan yang kuat. Ranau ini merupakan kawasan di mana ahli parlimennya, saudara Jonathan Yassin, yang 3 penggal bertanding dengan keadilan, telah meninggalkan parti, mendapat jawatan timbalan menteri. Tetapi 2/3 daripada anggota cabang beliau, termasuk AJK beliau, kekal dengan parti. Salah seorang yang saya jumpa merupakan pengasas di kawasan Ranau ini, dan walaupun beliau memegang jawatan sesulit kepada ahli parlimen, ahli parlimen dia lompat, dia ambil keputusan untuk tidak turut serta. Ada seorang lagi bekerja di pejabat ahli parlimen, dia sanggup berhenti untuk menjaga kebun dia sahaja. Seorang lagi anak muda, ketua AMK di sana, yang juga bekerja dengan Jonathan Yassin, dia ambil keputusan untuk tidak turut serta, walaupun didekati untuk beliau turut lompat dengan janji-janji habuan dan jawatan. Jadi inilah menunjukkan walaupun ada beberapa individu yang khianat dan melompat, tetapi ramai lagi anggota yang tidak dapat apa-apa kesenangan, yang tidak ada jawatan besar, tetapi mereka sanggup kekal setia kerana mereka percaya inilah perjuangan demi masa depan anak-anak. Okey, kami dah sampai Kundasang. Ni di kaki Gunung Kinabalu. Okey, temperature dia memang best, 20 darjah Celsius sekarang, dan malam ni dijangka turun sampai 14 darjah Celsius. Saya rasa antara isu yang kita dah nampak sangat penting hari ini ialah untuk kita jaga alam sekitar kita, kerana kita tahu planet kita mengalami perubahan iklim. Kita tak nak macam kalau di Semenanjung kita ada Cameron Highland, kalau di sini kita ada Kundasang, kita tak nak cuaca kawasan macam ni nanti dah tak dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Mereka kena lalui banjir, ribut, kemarau dan sebagainya yang sangat serius, sehingga menjejaskan kehidupan mereka. Jadi saya ingat antara isu besar untuk generasi yang ada pada hari ini, generasi anak-anak kita, ialah isu alam sekitar dan perubahan.
bangkit, dan saya yakin kekuatan keadilan as a national party. Reformasi. Lawan tetap lawan. Kami telah bertemu dengan banyak cabang-cabang keadilan di seluruh negeri Sabah, mendengar tuahan hati mereka, mendengar harapan mereka. Sabah, kita tahu, merupakan sebuah negeri yang sangat kaya. Kaya dari segi hasil masuk, kaya dari segi bahasa mereka. Kalau nak cakap pasal keluarga Malaysia, mereka lebih dahulu melaksanakan idea keluarga Malaysia di negeri Sabah. Namun, negeri yang banyak besar potensi ini, kita lihat telah ditinggalkan. Kita lihat mereka tidak mendapat kemajuan sama seperti kita di Semenanjung. Anak-anak muda di sini, saya jumpa kaum ibu, saya jumpa warga muda, mereka meluahkan bagaimana generasi muda hari ini termasuk sudah ambil PTN yang banyak untuk ke universiti, untuk pergi ke college. Akhirnya mereka terpaksa berhijrah ke Kuala Lumpur, berhijrah ke Singapura, berhijrah ke Johor untuk mencari sesuap makan. Nak jumpa keluarga susah, tambah-tambah lagi bila PKP. Hari ini perniagaan kecil gulung tikar. Hari ini ada yang bekerja di hotel-hotel yang dahulu ada ramai pelancong dari China, dari Korea Selatan yang terpaksa dipotong gaji. Dalam keadaan ini, mereka mahukan sebuah parti yang benar-benar peduli tentang nasib mereka. Mereka mahu sebuah parti yang mampu melakukan perubahan bukan hanya di negeri Sabah tetapi di peringkat nasional. Dan keadilan mempunyai sejarah tersebut sebagai parti pelbagai kaum nasional yang paling berjaya di dalam negara kita. Hari ini mereka mengharapkan barisan kepimpinan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan agenda reformasi tersebut. Dan saya melihat pemilihan parti ini sebagai peluang, bukan soal jawatan, bukan soal persaingan, tapi soal masa depan Parti Keadilan Rakyat, soal masa depan negeri Sabah dan soal masa depan Malaysia.